Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa balik video ringkas daripada saya untuk murid-murid SK Kebun Baharu. Hari itu kita sudah belajar tentang tajuk kerajaan-kerajaan Melayu awal. Kita dah belajar tentang nama-nama kerajaan-kerajaan Melayu awal daripada Ganggar Negara, Beruas, apa bagi pula Temasik, Citu dan juga Santubong. Kita pergi lagi untuk tajuk yang sama, subtopik yang berbeza, iaitu kita nak tahu nama laut, nama selat, nama teluk, nama pulau yang berada di sekitar kerajaan-kerajaan Melayu awal. Okey, yang pertama laut. Laut ni ada berapa sini? Ada 5 laut yang perlu awak tahu. Yang pertama Laut Cina Selatan. Yang Laut Cina Selatan ni awak tahu dia berada di antara Sabah, Sarawak, Brunei. Di situ ada Laut Cina Selatan. Yang kedua Laut Sulawesi. Yang ini berada di Pulau Sulawesi, atau ada satu nama tempat yang popular ialah Makassar. Okey, Makassar ni saya ada tengok dua movie lah, dua filem Indonesia. Satu tajuknya Tenggelamnya Kapal Van Dietrich, yang kedua ialah tajuknya Atira. Ini bukan nak sinopsiskan cerita tu. Kita nak tahu orang Makassar ini berbahasa atau berdialek dia ada beza sikit dengan orang-orang Melayu dan juga orang-orang lain lah, Bugis ke Minang ke, dia ada lain sikit. Yang itu Sulawesi, Laut Sulawesi. Kita ada Laut Jawa. Jawa awak sudah tahu, Kabarnya Waras, orang Eneng, tu orang Jawa. Laut Sulu ni di antara Sabah dengan Filipina, dan juga yang kelima ialah Laut Andaman, Laut Andaman. Filipina ni pernah mengaku, presiden ni pernah mengaku dia orang Melayu, jadi awak kena tahu Laut Andaman ni berada di antara, bukan di antara, lebih kurang di atas Pulau Langkawi, area-area tu. Jadi hari tu orang Rohingya yang nak datang ke Malaysia ni, dia lalu Laut Andaman lah sebelum dah sampai ke Langkawi. Okey, yang keduanya selat. Selat ni adalah satu laluan kecil di laut, tapi dipisahkan oleh dua negara atau dua daratan. Contohnya yang pertama ialah Selat Sunda. Selat Sunda ni di antara Sumatera dan juga Pulau Jawa. Dia ada satu laluan kecil. Kat situ juga ada nama tempat, nama dia Lampung. Saya suka sebut nama Lampung ni sebab saya punya baju Melayu selalu buat dengan satu pakcik ataupun uncle ni. Nama dia pun Lampung kat lah dia panggil. Dia buat baju Melayu saya. Tu saya tahu nama Lampung, jadi ada kisah kat situ. Seterusnya ialah Selat Makassar. Selat Makassar ni di antara Sulawesi dengan juga Borneo lah, Kepulauan Borneo ni maksudnya dengan Kalimantan, Sabah, Sarawak tu di antara tu. Jadi ada Sulawesi. Kat selatan Sulawesi ni ada Makassar. Makassar ni macam ibu negeri dia lah, kat situ. Dan yang paling popular ialah Selat Melaka. Selat Melaka ni dia dalam dan tenang, jadi kapal boleh lalu di antara semenanjung Malaysia dengan Indonesia. Lebih tepatnya sama dengan Sumatera, Pulau Sumatera kat sini. Okey, seterusnya ialah teluk. Ada dua teluk yang awak tahu. Pertama Teluk Siam dan Teluk Pegu. Teluk Siam berada di Thailand. Jadi awak kena tahu ada dua teluk. Teluk ni adalah macam satu tempat lengkungan. Kalau kat pantai tu dia melengkung sikit. Kalau bucu depan kat laut tu dipanggil tanjung. Ni ke dalam dipanggil teluk. Dan juga pulau. Pulau ada 4 pulau. Yang pertama Pulau Temasik. Pulau Temasik ni nama sekarangnya Singapura. Kedua Pulau Borneo. Pulau Borneo ni Sabah, Sarawak, Brunei, Kalimantan. Di sanalah. Jadi kerajaan Indonesia bakal buat ibu negaranya daripada Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan. Jadi awak pun dah tahu tu. Jadi akan ada faktor ekonomi di sana. Seterusnya Sulawesi. Tadi saya dah sebut Sulawesi, Makassar apa semua. Jadi ada selat di sana, ada pulau. Dia pulau besar. Tadi selat ni pulau besar. Dan juga ada penghuninya lah di sana. Dan yang terakhir, yang keempat ialah Pulau Jawa. Pulau Jawa ni di bawah ni lah, antara Sumatera, bawah kat Borneo, bawah semenanjung Malaysia, ada satu pulau nama Pulau Jawa. Okey. Seterusnya 4.1.4, aktiviti berasaskan laut. Apa itu aktiviti berasas laut pada masa itu? Orang-orang kat situ buat apa? Okey, yang pertama perdagangan. Perdagangan ni ialah perniagaan lah. Dia jual barang banyak kat situ. Cuma saya tak berapa pasti adakah orang pada masa itu dah pakai duit atau menggunakan sistem barter. Apa itu sistem barter? Sistem barter ialah satu sistem yang dia buat tukar barang. Saya ada beras, awak ada ikan, kita tukar. Siapa yang
boleh tukar, dia minta tukar lah, dia tukar barang dengan barang. Macam Malaysia pernah dengan Rusia, saya ingat kita ada minyak sawit, dia orang ada kapal terbang Sukhoi kot. So kita tukar barang dengan dia, kita bagi minyak sawit, dia bagi kita kapal terbang. Yang itu awak kena cek balik semula. Okey, yang kedua ialah perikanan. Zaman tu adalah hubungan semua pakai laut, kapal laut, apa semua laut. Jadi orang pada masa itu sampai sekarang pun sebenarnya masih lagi menangkap ikan. Jadi ikan tak tahulah ikan apa pada masa itu, tapi tangkap ikan. Yang ketiga, pelabuhan. Pelabuhan ni tempat kapal-kapal yang ada pada masa itu untuk berlabuh. Macam sekarang awak tengok, mungkin awak tak pernah pergi Pelabuhan Kelang, ataupun awak tak pernah pergi di Johor sana, ada juga. Awak pernah tengok bas, awak pernah tengok teksi, tempat dia pergi parking. Macam itu juga kapal laut, dia ada tempat dia untuk parking, iaitu dipanggil pelabuhan. Seterusnya, industri pembaikan kapal. Industri pembaikan kapal ni saya pernah tengok, bukan saya tak pernah tengok, saya pernah tengok sendiri. Saya pergi ke Terengganu dengan kawan saya, iaitu Cik Dona Safi, pergi sendiri pulau tu. Nama tu tempat ni saya pun tak ingat lah. Pergi Cik Dona Safi, pergi tengok orang pergi buat kapal laut, masuk. Kalau tengok kat gambar macam kecil je, bila masuk dalam kapal tu, sampai ke dalam, rupanya kapal tu besar, harga pun berjuta-juta. Pakcik tu memang kira lah. Jadi saya tanya macam mana dia buat, kayu apa yang dibuat, pakai kayu apa, minyak apa, ada pakai paku tak pakai paku ke. Jadi semua ada sistem GPS, ada yang ada sistem GPS. So dah canggih lah pakcik-pakcik tu. Okey. Dan yang terakhir, nombor 5 adalah tempat pemunggahan barang. Tempat pemunggahan barang, tadi kita dah ada pelabuhan, kita dah ada buat industri pembaikan kapal. Jadi dia ada tempat, ada perdagangan tadi kan. Jadi dia ada tempat tempat pemunggahan, pemunggahan barang-barang ni untuk dibawa masuk ke daratan ni, untuk dijual beli ke, untuk digunakan ke, ataupun dari daratan ni nak bawa pergi ke tempat lain, dia nak masukkan kapal. Jadi dia ada buat pemunggahan, tukar barang lah. Itu saja pada hari ini. Kita perlu berbangga dengan bangsa kita, bangsa Malaysia, bangsa Melayu ini yang sangat hebat pada masa itu. Kita sudah awal lagi sudah ada kerajaan-kerajaan Melayu yang hebat yang telah berada di Kepulauan Melayu. Jadi awak mesti berbangga dengan kita sebagai orang Melayu. Tak mau lagi dengar lagi orang Melayu ni malas.